Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pula tersedak. Saya harap korang semua sihat walafiat. Saya Syah daripada Batak Fitness. Dan Alhamdulillah saya telah membantu seramai 140 lebih orang. So far dah nak sampai ke 150 lebih orang. Menurunkan sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu tanpa menggunakan cara yang pelik-pelik. Dan Alhamdulillah saya sedang buat sharing sikit hari ini seperti mana yang telah saya bagi tahu dalam Facebook page, dekat dalam Facebook, dekat dalam live, dekat dalam WhatsApp dan sebagainya. Hari ini saya nak cerita tentang 10 kesalahan ketika kita sedang berusaha untuk turunkan berat badan. Okay, tapi hari ini saya nak bagi special kepada mereka yang baru join Facebook page Syah AK ni. Saya akan bagi mereka 11. Saya bagi kepada mereka 11 cara ataupun 11 kesalahan yang kita terlalu biasa sangat amalkan ketika kita sedang nak turunkan berat badan. Thank you kepada Luqman AIA. Luqman AIA Insurance here. Okay, now again, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Dan Alhamdulillah kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So hari ini saya nak buat sharing sedikit tentang bagaimanakah cara mereka supaya mereka senang dapat turunkan berat badan dalam keadaan yang mudah dan sihat tanpa ada cara yang tak apa-apa. Ramai orang, Assalamualaikum Puan Dizawati, apa khabar? Ramai orang kat luar sana dah cuba macam-macam kaedah tapi satu apa pun tak berjaya. Acik Fidah pun ada. Alright. So now, tapi sebelum tu, boleh tak saya cerita sesuatu tentang macam mana saya dapat kumpulkan ke 11. Saya janji 10, tapi saya nak bagi lebih. Saya nak bagi 11. Bagaimanakah ke 11 kesalahan ni, yang macam mana saya dapat kumpulkan ke 11 ni. Bagi saya sebenarnya untuk seseorang itu dapat turunkan berat badan, macam mana saya dapat bantu orang turunkan berat badan, saya ada pengalaman dan saya ada knowledge juga, yang mana saya gunakan kedua-duanya, pengalaman dan pengetahuan saya untuk membantu ramai orang untuk kurus. Cumanya kadang-kadang ialah bila kita berjumpa ramai orang, bila kita berjumpa terlalu ramai orang, kita dapat nampak banyak benda kesalahan-kesalahan yang mereka amalkan dan mereka gunakan. Even waktu mereka menjadi student saya pun saya nampak juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mereka amalkan juga. Tadi saya baru lepas habis coaching dengan salah seorang daripada student titanium saya tentang apakah yang dia patut buat, apakah yang dia patut tinggalkan, apakah cara yang terbaik untuk dia buatkan lagi dan sebagainya. So saya nampak juga walaupun student titanium saya pun yang bersama dengan saya selama 30 hari pun ada buat yang silap. Ini kan pula orang yang ambil yang bersama dengan saya kurang daripada 30 hari. Right. Ini kan pula mereka yang tak dapat bercakap dengan saya pula. Itu yang menjadikan masalah tu. Macam mana? Sebabkan mereka tak tahu cara mereka. Daripada apa yang saya dah buat so far, daripada apa yang saya dah dapat kumpulkan berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengetahuan saya dapat kumpulkan asalnya 10, saya bagi ekstra pada you all, special untuk you all, 11 kesalahan-kesalahan yang ramai orang buat, ramai orang fikir tentang macam mana cara mereka nak turunkan berat badan. Siapa yang dah ready, boleh tak bagi saya love sikit? Boleh tak bagi saya love sikit, sebab saya nak make sure lebih ramai lagi orang dapat sesuatu daripada sharing saya. Dan paling terbaik sekiranya you all dapat buat watch party, share live saya kepada lebih ramai lagi orang, supaya bukan setakat you all saja dapat sesuatu, tapi malah daripada orang-orang lain juga. Saya nak kalau boleh lah kalau boleh saya nak lebih ramai lagi orang dapat sesuatu daripada sharing saya dan mereka akan dapat manfaat. Dan apabila kita share sesuatu benda yang bermanfaat, insya-Allah kita akan dapat juga sedikit sebanyak ganjaran dia dalam masa akan datang. Boleh ke? Boleh ke? Cekabur sikit. Alright. So, okay. Sekejap. Sat. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang mungkin yang baru like Facebook page Syah AK ni. Saya harap tujuan utama saya buat, bukan tujuan utama lah, sebenarnya apa yang saya buat sekarang ni adalah untuk memberi manfaat, memberi sharing
tentang macam mana cara-cara kita, yang cara betul yang kita buat, cara salah yang kita buat dalam proses kita untuk menurunkan berat badan. Ramai orang fikir nak kurus ni senang. Kalau senang, kenapa Malaysia still lagi mempunyai masalah berat badan yang masih kronik dan kritikal? So that's why saya fikir why not kalau katakan saya share kepada lebih ramai lagi orang. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen sikit? Komen sikit siapa yang dah ready tu. Kalau tak ready lagi, kita tunggu dulu sampai korang ready. Macam. Boleh ke boleh? So, siapa dekat sini boleh tak komen sikit? Ada Puan Marbakti. Siapa lagi dekat sini? Ada Tuan Hasmin Salim. Ada lagi kat sini ke? Siapa lagi ada kat sini boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi tahu sikit kat saya siapa yang ada dekat sini? Sebab saya nak bercakap dengan kita semua supaya lebih ramai lagi orang akan nampak sesuatu daripada sharing saya sekarang ini. Dan kalau boleh, saya nak, kalau boleh lah, saya nak lebih ramai lagi orang dapat buat sesuatu daripada apa saya buat. Okay, hari ini saya akan share apakah 11 kesalahan utama apabila kita dalam proses untuk turunkan berat badan. Siapa yang dah ready, boleh untuk diorang komen sikit. Komen sikit bila diorang ready. Saya nak tahu seberapa ramai agaknya orang yang dah ready dekat sini, sebab saya nak share sekarang. Orang tak share ni selagi itu saya rasa macam saya tak nak cerita lah. Buat apa nak cerita ke orang yang tak nak kan? Okay. Ting tong. Alright, terima kasih pada yang dah like, terima kasih pada yang dah sharing dengan saya. Macam saya cakap tadi, untuk dapatkan info yang lebih banyak, korang boleh tonton dekat dalam Facebook page Syah AK. Macam mana nak tengok? Boleh like Facebook page Syah AK. Alright, boleh. You all boleh nampak siapakah lah, macam manakah cara untuk korang tahu lebih lanjut, lebih detail lagi tentang cara korang, kaedah korang untuk turunkan berat badan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen sikit? Siapa yang dah ready tu? Sebab saya nak tengok berapa ramai yang dah ready, berapa ramai yang masih lagi belum ready. Sebab yang tak ready tu saya rasa macam saya kena tunggulah sampai dia orang ready. Tunggu. Samalah kita ni semua nak tunggu kan. Tunggu semua benda pun nak di spoon feed. High sikit siapa yang tengok tengah-tengah view ni. Kokok boleh jadi top fan. Macam Top fan. Alright. So, siapa dah ready? Yang pertama, kesalahan yang pertama. Korang ni tak ready ni sebenarnya. Korang tak ready kan? Ke korang nak saya nyanyi dulu ke? Nyanyi lagu negaraku dulu ke baru korang nak ready? Siapa yang dah ready boleh tak komen sikit dah ready? Siapa yang dah ready? Sebab saya nak cerita dia, saya dah nak masuk dah ni. Masuk tapi tak dapat nak masuk. Ada seorang je ready. Siapa lagi yang ready? Siapa komen sikit? Right. Hanya beberapa ketul saja yang ready gamaknya. Alright. Tak apa, yang ready ni saya nak cerita. Yang pertama sekali, ramai orang salah faham bila dia nak diet. Ramai orang salah faham, dia ingat dengan berlapar baru dia boleh kurus. Tapi sebenarnya bukan konsep kenyang lapar yang menjadikan seseorang itu mudah kurus. Yang menjadikan seseorang itu mudah dapat turunkan berat badan sekiranya mereka tahu keperluan diri mereka dan mereka ikut berdasarkan keperluan diri mereka. Faham ke faham? Bunyi dia macam tak susah nak faham, tapi this is the point. Okay, badan kita ada rasa kenyang lapar, betul? Kenyang lapar. Tapi apa yang kita makan, walaupun kenyang, that doesn't mean kita makan cukup. Kalau katakan kita makan tak kenyang-kenyang, doesn't mean badan kita tak cukup lagi. Keperluan badan kita, contoh, apabila saya letakkan nasi satu pinggan dekat sini dan saya letak satu potato chip satu balang Pringles tu, korang makan mana lebih kenyang? Boleh tak komen sikit? Saya bagi contoh, nasi satu pinggan dekat sini dan Pringles satu balang dekat sini yang tinggi tu kan. Kalau beli kat Speedmart harga dia RM4 lebih. Pringles dan nasi, lauk, sayur berbagai semua, agak-agak korang mana lebih mengenyangkan? Boleh tak komen sikit mana yang lebih mengenyangkan antara kedua-duanya? Nasi dan Pringles. Boleh tak komen sikit yang mengenyangkan? Boleh tak komen sikit? Korang ni tak ada komen lah. Apa lah ni?
Alright. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah saya nak memperbetulkan pemahaman kita apabila kita sedang berdiet. Ramai orang fikir bila dia nak kurus, dia kena makan makanan yang mengenyangkan, tapi sebenarnya bukan cara macam tu. Okey, Puan Lizawati bagi tahu kita makan nasi baru kenyang. Exactly, betul. Tapi adakah korang nak tahu kebanyakan orang daripada kita dia fikir makan Pringles tu tak ada masalah pun, okey je. Tetapi keperluan kalori ataupun kalori pada nasi dan Pringles tu adalah sama. Faham tak? Keperluan nasi dan kalori nasi dan kalori Pringles sama. Kita makan nasi kenyang, kita makan Pringles tak kenyang pun. Jadi bila kita tak kenyang, kita nak makan nasi lagi, seolah-olah kita makan 2 pinggan nasi terus. Faham ke faham? Faham tak? Alright. So point dekat sini adalah bukannya kita tahu apa yang kita makan yang mengenyangkan tu lah kita dah makan dengan cukup. Tapi sebenarnya apabila kita tahu berapakah keperluan kita dan apakah kalori pada setiap makanan yang kita nak ambil itu. Ramai orang yang saya perasan, diorang tak tahu berapakah keperluan mereka, dan bila mereka tak tahu berapa keperluan mereka dan dia terus jadi gemuk. Walaupun pelik, macam kenapa saya makan sikit je tapi saya susah nak turunkan berat badan. Contohnya apa yang dia makan goreng pisang, makan karipap, makan donat, makan Pringles, minum air manis. Semua tu kalori dia tinggi-tinggi dan semua tu tak mengenyangkan langsung. Faham ke faham? So that's why saya ajar student-student saya yang especially student titanium macam Acik Fida, macam Puan Marbakti, Puan Lizawati. Saya ajar mereka macam mana nak tahu pemilihan makanan yang betul, yang sesuai untuk mereka supaya mereka senang untuk turunkan berat badan. Dan makanan yang mengenyangkan juga pula. Ramai orang fikir, sebenarnya makan Pringles ni okey, makan goreng pisang ni okey, tapi gila. Faham tak? So itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah tidak tahu keperluan mereka. Mereka tak faham apa yang diorang makan tu apa jadi. Adakah bila diorang makan tu diorang akan kurus, ataupun adakah mereka makan tu dia akan menggemukkan mereka. Mereka tak faham, dan bila diorang tak faham, diorang main tibai je, dan bila diorang main tibai je, apa berlaku? Bila main tibai je, diorang gemuk. So diorang confused, kenapa. Kak Lisa. Okay, Kak Lisa pun dekat sini. Right. So itu yang pertama lah. Yang kedua, siapa dah ready yang nak tahu yang kedua ni? Boleh tak komen sikit? Siapa yang dah ready untuk part kedua ni? Ataupun yang kedua. Waalaikumsalam, Ma'am Ikin, apa khabar? Ma'am Ikin ada dekat sini, Acik Fidah ada dekat sini. Waalaikumsalam. Right. Puan Marbakti ada dekat sini, Puan Wan Lizawati ada dekat sini, Puan Ana Zanariah pun ada dekat sini. Okay, siapa lagi dekat sini? Okay, thank you kepada yang memberi saya like. Now, saya nak tanya lagi kat sini. Siapa yang masih lagi tak tahu keperluan kalori mereka? Siapa sini yang tak tahu? Siapa dekat sini yang masih lagi macam berapa aku punya siapa sini yang macam tu? Siapa yang masih lagi tu boleh tak komen sikit? Situ kan. Cek komen sikit. Alright. So alright. So itu yang pertama, dia tak tahu keperluan kalori. Saya ada lagi 10 je saya nak share ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai juga bila dia nak kurus, dia follow diet yang terlalu drastik. Terlalu drastik tu macam mana? Contohnya macam diet tak makan nasi. Berapa ramai dekat sini yang follow diet tak makan nasi? Boleh tak komen sikit? Boleh tak, kalau segan nak komen, let's say lah aku segan lah nak komen, boleh tak you all, apa yang saya nak you all buat, boleh tak you all bagi saya muka sedih sikit? Sedih sikit tengok korang ni kan. Macam mana lah benda yang macam tu pun boleh jadi. Boleh tak bagi saya muka sedih sikit kepada mereka yang masih lagi diet tak makan nasi? Sebab diet tak makan nasi itu adalah satu diet yang terlalu drastik. Dan bila diet yang terlalu drastik tu, apa yang berlaku? Kita akan jadi banyak gila masalah. Dia seolah-olah macam main domino. Alright?
main domino. Kita letak satu kat sini, letak satu kat sini semua kan. Waalaikumsalam Bib Musa. Alright. Saya susun. Nampak tak benda-benda ni semua? Ini adalah domino. Bila satu jatuh, dia akan kena kat pen yang kedua, dia akan jatuh kena kat pen ketiga dan dia jatuh gila-gila. Dia akan jatuh mendadak-dadak. So contohlah kalau katakan kita diet tak makan nasi, domino effect dia apa yang berlaku, kita akan rasa lemah, kita akan rasa long lie, kita akan rasa lemau, kita akan rasa mengantuk, kita rasa macam malas nak buat apa-apa. Dan bila kita rasa malas nak buat apa-apa, benda yang kedua yang akan berlaku adalah kita akan rasa craving, rasa macam mengidam benda yang tak pernah kita mengidam, kita nak makan. Contohlah macam Puan Bib Musa sebagai contoh, dia bukan seorang yang suka minum air manis, tiba-tiba sebabkan dia diet tak makan nasi, dia rasa craving sangat nak minum air sirap. Tengok je air berwarna-warni, semua benda dia nak try. Itu efek yang kedua. Efek yang ketiga yang akan berlaku pula lepas tu apa yang akan berlaku adalah dia akan start yang mendadak-dadak. Mungkin dalam tempoh sebulan lah, let's say dalam tempoh sebulan dia berjaya turunkan berat badan, let's say 5 kilo lah dengan cara diet tak makan nasi tu. Tapi selepas dia mulakan kaedah memakan sahaja, kononnya nak cheat day, lepas dia cheat day tu, badan dia naik mendadak-dadak, dia akan rasa makan tu non-stop. Dan bila dia makan non-stop tu, berat badan dia naik lagi. Waalaikumsalam Puan Azita Tarmizi. Puan Azita Tarmizi pun salah seorang daripada student titanium saya. Ada orang tanya kat sini, titanium ni apa? Titanium ni apa? Besi ke? Lebih kurang lah besi kan. Mereka lah hati besi, jiwa mereka kental, especially berdepan dengan makanan-makanan yang menggemukkan mereka. So itulah sebenarnya konsep titanium tu, jiwa kental. Itulah yang kedua diet yang terlalu drastik. Boleh tak share kat saya, selain daripada student titanium saya lah, kalau boleh tak share dengan saya apakah jenis diet yang korang tengah buat sekarang? Sebab saya nak tahu berapa ramai orang kat sini buat diet yang betul dan buat diet yang tak betul. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi saya like dan love. Sebagai contoh, Tuan Luqman AIA, Bib Musa, Yusri Yusof, Puan Marbakti, Puan Zilahas, Kak Lisa, Melissa Bernard, Ikin Rasul, yang memberi saya love pula, Rosita Suhana, Wan Lizawati, Azita Tarmizi dan Acik Fida. Terima kasih sebab memberi saya like, terima kasih sebab memberi saya love. Macam saya cakap tadi, benda-benda macam ni kan, lebih baik kalau katakan kita share kepada lebih ramai lagi orang, supaya orang tidak tersalah cara untuk turunkan berat badan, dan kemungkinan besar dia akan membawa padah kepada mereka yang buat cara yang salah. Kemungkinan besar dia akan sampai ke maut. Tahu ke tahu? Itu adalah yang kedua. Terima kasih kepada yang like. Siapa tu? Saya tak nampak keluar nama. Yang ketiga, siapa dah ready untuk tahu yang ketiga? Boleh tak komen sikit yang ketiga? Alright. Tapi sebelum tu saya just nak bagi tahu, saya akan buat live dekat dalam Facebook page ni setiap hari sekarang jam 3.30. Jam 3.30 malam dekat dalam Facebook page ni, dan dekat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat pada jam 9.30. Dan insyaAllah saya akan awalkan sikit ke pukul 9 nanti. Sebabkan ada reason dia, saya nak pastikan saya memberi yang terbaik kepada semua, especially pada mereka. Dan saya nak reach mereka, saya nak dapat bantu mereka supaya mereka dapat capai berat badan yang mereka inginkan. Alright. Kak Lisa ada lagi tak dengan saya kat sini? Kak Lisa alhamdulillah berat badan dia masih mula-mula dengan saya 80 kilo. Lepas habis sebulan dapat turunkan berat badan 68 kilo. Dan sebabkan saya ajar all out semua benda yang saya tahu ni kepada Kak Lisa, apa yang berlaku pada Kak Lisa, beliau dapat turunkan berat badan lagi ekstra 4 kilo lagi. Dan sekarang ni dia dah capai dah berat badan yang dia nak. Berat badan dia nak capai adalah 65 kilo. Alhamdulillah dalam tempoh sebulan lebih sikit dah dapat dah sebulan 2 bulan dah kot, dah dapat dah berat badan yang diinginkan. Maksud saya apa? Semua orang boleh dapat capai berat badan yang mereka inginkan asalkan mereka faham beberapa step yang saya ajar ni. Tapi hari ni saya nak share secara general lah kan, masalah-masalah terbesar kita ketika sedang berdiet. Sebab apa? Ramai orang masih lagi tak faham dan masih lagi ikut cara diet yang entah apa-apa ni kan. So saya nak cuba bantu you all. Siapa sini nak rasa dibantu? Boleh tak komen sikit? Siapa sini yang mungkin nak rasa dibantu supaya mereka dapat capai berat badan yang mereka inginkan tanpa menggunakan cara yang tak apa-apa? Boleh tak komen sikit? Sebab apa? No point
Kalau katakan kita buat sesuatu tanpa mempunyai knowledge, semua benda kita nak buat, kita kena ada ilmu. Nak bawa kereta pun kita kena ada ilmu. Betul? Ini kan pula nak bawa diri kita daripada keadaan A yang gemuk kepada keadaan B yang slim. Faham ke faham? So itulah sebenarnya yang saya rasa macam why not kalau katakan saya share benda ni kepada you all, dan tapi saya nak tahu berapa ramai orang yang dah ready untuk saya share point yang ketiga sekarang. Alright, terima kasih juga kepada Puan Bib Musa dan siapa lagi yang kat sini yang dah share kan. Saya nampak ada beberapa macam Puan Azita Taramizi dah tagkan kawan-kawan dia. Hanya Puan Azita je yang ready ni. Aja seorang je yang dah ready ni nak tahu point yang ketiga ni. Siapa lagi nak tahu ni? Siapa lagi nak tahu ni supaya mereka akan dapat follow cara yang betul. Tapi sebelum saya nak masuk yang ketiga ni, so far you all faham tak point yang pertama dan point yang kedua? Siapa lagi yang macam benda apa Muhammad ni cakap ni? Benda apa Muhammad ni cakap ni? Boleh tak komen sikit sebab saya nak pastikan supaya setiap daripada you all faham. Okay? Saya nak you all faham sebabkan saya rasa kalau saya tak share benda ni, saya rasa saya berdosa. Kalau saya tak bagi tahu kepada you all tentang cara diet yang salah ni, saya rasa saya sangat-sangat berdosa besar. Sebabkan kalau katakan saya tak share, mungkin ramai orang akan masih lagi tak tahu cara yang betul untuk turunkan berat badan. Hanya Puan Azita, hanya Puan Marbakti dan Puan Wan Lizawati sahaja yang ready, dan Puan Bib Musa dan Acik. Alright. So far faham ke point pertama dan point kedua? Sebelum saya masuk point ketiga ni, saya nak you all faham dulu kedua-dua point pertama. Pertama, ramai orang tak faham berapakah keperluan diri mereka sehari. Kedua, diorang follow diet yang terlalu drastik. Bila mereka follow diet yang terlalu drastik, apa yang berlaku? Mereka akan rasa benda yang pelik-pelik. So, contoh diet drastik yang lain kononnya macam diet telur. Diet apa saya pun tak tahu. So, itu adalah satu cara diet yang saya pun tak faham kenapa mereka follow diet telur. Sebabkan kita bukannya ular. Kita ni manusia. Kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan macam-macam. So kita hanya limitkan, kita hanya tahankan diri kita hanya untuk makan telur saja. Dah kenapa? Alright. So point yang ketiga adalah bila salah satu kesalahan yang besar juga kepada mereka yang nak turunkan berat badan ni, mereka tak tahu cara yang betul. Cara yang betul untuk diet. Contoh cara yang betul untuk diet ni apa kan? Dia tak tahu sebenarnya berapa banyak nasi dia kena makan, berapa banyak telur dia kena makan, berapa banyak lauk, berapa banyak air dia kena minum. Boleh tak minum ni, boleh tak minum tu, boleh ke makan ni, boleh ke makan tu kan. Kadang-kadang kalau ada sejuta makanan Melayu dekat luar sana, dia akan tanya saya, coach boleh tak makan nasi lemak, boleh tak makan nasi goreng, boleh tak makan goreng telur, boleh tak makan kuih pisang, boleh tak makan kuih poliko, boleh tak makan kuih cokodok, boleh tak makan kari pap, boleh tak. Ya Allah, banyak gila kot. Apa? Saya rasa kena buat list, kena buat table sebagai satu rujukan kepada semua apa yang boleh makan dan apa yang tak boleh makan. Tapi percayalah cakap saya, apabila korang faham diet yang betul ni mengikut keperluan you all tu satu, tapi mengikut komposisi diet tu, sebenarnya korang bukan setakat lebih mudah capai berat badan yang korang nak, korang boleh dapat capai bentuk badan yang korang nak. Especially bila dia follow yang keempat ni. Ramai orang ingat nak kurus ni, dia tak perlu buat yang keempat ni. Tapi sebelum saya pergi yang keempat ni, siapa sini yang rasa dia tak reti diet macam mana? Boleh tak komen sikit? Komen sikit siapa yang masih lagi tak reti. Siapa yang tak reti diet tu macam mana, boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Muka sedih ni sebabkan dia tak tahu. Tapi sebenarnya tak apa kalau katakan you all tak tahu. Sebabkan bila you all tak tahu, at least sekurang-kurangnya korang dah tahu dah apa yang korang tak tahu. Ramai orang dia tak tahu apa yang dia tak tahu, ataupun dia tak tahu apa yang dia sepatutnya tahu. So bila saya tanya soalan, dia kata aku tak tahu kot, dan dia tak nak buat apa-apa. Itu adalah masalah juga sebenarnya bagi orang yang orang nak capai ke sesuatu keadaan yang lebih baik. So sebelum saya nak masuk yang keempat, saya nak tanya siapa sini yang masih lagi tak faham, tahu
diet ni menatang apa. Saya boleh ceritakan, saya boleh bagi formula lagi supaya mereka boleh faham diet tu apa benda dan mereka akan ikut diet tu. Tapi ini bukan live yang berkenaan dengan untuk menentukan diet yang betul ataupun salah. Sekarang saya nak beritahu tentang kesalahan-kesalahan terbesar orang ketika korang nak turunkan berat badan. Alright? So, sebelum tu, kepada mereka yang masih lagi belum like Facebook page Syah AK, like sekarang sebabkan saya akan buat live ni hari-hari setiap jam 3.30 petang dan saya akan memberi konten-konten supaya you all dapat sesuatu daripada sharing saya. Kenapa saya buat live ni hari-hari? Sebenarnya saya buat live ni hari-hari sebenarnya. Siapa yang kenal saya lah. Saya buat live hari-hari sebab saya nak share konten-konten supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing saya. Dan saya juga insyaAllah lagi 2 minggu lagi, okay, lagi 2 minggu lagi, saya akan buat satu mega live di dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Siapa yang belum lagi join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, sangat-sangat rugi sebab waktu mega live tu saya akan bagi tahu semua benda pada malam tu supaya korang dapat kurus esoknya. Alright. So, join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat tu yang pertama. Kedua adalah like Facebook page Syah AK. Sekejap. Join FB group Nak Kurus Sihat Cepat. Okay. Dan like FB page Syah AK. Alright. Itu adalah dua benda yang korang wajib buat, especially apabila korang nak turunkan berat badan dengan mudah tanpa menggunakan cara yang tak apa-apa. Right? Saya dah pin dah dekat komen tu. Nanti lepas habis live ataupun during live ni, saya rasa lepas habis live lah kot. Lepas habis live, like Facebook page dan join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Itu adalah benda yang saya tekankan lah setiap kali saya buat live. Alright? Apa lagi? Itu adalah dia. Yang keempat, siapa yang dah ready nak masuk yang keempat? Boleh tak komen sikit? Siapa dah ready nak masuk yang keempat? Cek komen sikit siapa yang dah ready nak masuk yang keempat. Bro Mizi, thank you for the like. Cek komen sikit siapa dah ready nak masuk yang keempat ni. Boleh tak komen sebab saya nak tahu berapa ramai orang yang ready, berapa ramai orang yang tak ready. Saya nak tahu feedback juga. Adakah saya cakap ni terlalu pantas sangat, terlalu laju sangat macam Sonic the Hedgehog? Kan? Siapa dah tengok cerita Sonic the Hedgehog? Saya belum lagi. Macam nak tengok sebab itu kartun budak-budak dulu. Alright, siapa lagi yang dah ready untuk tahu apakah dianya kesalahan besar yang utama lah? Siapa yang dah ready? Alright. Hanya 2 orang je ready. Kalau 2 orang je ready, baik kita buat WhatsApp group. Buat WhatsApp group, kita buat WhatsApp kat situ kan. Senang gila kot kalau buat macam tu. Siapa yang dah ready tu boleh tak komen sikit dah ready? Siapa lagi? Hanya 2 orang je, Puan Azita dengan Bro Mizi sahaja yang dah ready. Siapa lagi? Puan Marbakti pun dah ready. Alright. Ready. Senang cerita, ready RE je. Baik. Faham. Saya faham maksud itu. Right. So, yang keempat adalah ramai orang bila dia nak turunkan berat badan, dia tak tahu exercise yang betul. Maksud betul tu macam mana tahu? Okey, contohnya ramai orang, bukan ramai orang lah. Bila orang nak kurus ni, dia ada beberapa jenis exercise yang sesuai dengan dia dan ada yang tak sesuai dengan dia. Sebagai contoh, saya pernah ada seorang student saya, berat badan dia dulu 120 kilo. 120 kilo. Hai Amira Nurhidah, Acik Fidah pun dah ready, okay? Top fan kita adalah Acik Faridah. Muhammad Saleh, top fan. Siapa yang nak top fan lagi, boleh tak komen banyak-banyak sikit. Bagi flooded dengan komen korang je. So, tapatlah top fan. So, ada orang tanya saya tu, top fan ni apa bro? Top fan ni apa coach? Dia tanya saya kan. Siapa yang selalu komen banyak dekat dalam Facebook page ni dan dia dapatlah title top fan. Bukan saya yang bagi pun, Facebook yang bagi. So, siapa yang selalu komen, selalu ni akan dapat top fan lah. So, macam mana nak dapat top fan? Komen. So, bila saya tanya okey ke tidak, jawab je okey. Ataupun tak. Sonang dapat top fan terus. Ada lagi sebenarnya beberapa orang dapat top fan. But anyway,
Anyway, yang keempat adalah pasal exercise yang betul. Ramai orang tak faham exercise yang betul. Bila dia tak faham exercise yang betul, dia main tibai saja. Saya selalu pergi gym dekat Kajang ni. Dekat gym Kajang ni adalah beberapa kumpulan-kumpulan. Dia orang buat group coaching lah, lebih kurangkan group coaching. Group coaching ni basically macam dia ajar, kan? Dia ajar macam mana geng-geng makcik-makcik ni umur dalam 20 pula tu kat makcik. Itu anak dara. Kalau dah kahwin. Kalau tak kahwin lagi. Geng-geng macam asuh-asuh, makcik-makcik yang umur dia dalam 45 and above macam tu kan. Macam mana cara mereka untuk exercise. Tapi saya nampak ada satu group kat tepi hujung bucu tu. Ada seorang ni, dia bukan bodybuilder pun lah, tapi cara dia saya nampak cara powerlifter. Siapa yang tak tahu powerlifter tu, dia angkat besi yang berat-berat beratus-ratus kilo tu. Saya pernah try buat cara powerlifter. Saya boleh buat lah kan, sebab tak semua orang boleh buat. Tapi dia ajar je geng-geng makcik-makcik ni buat powerlifting. Tengok makcik ni dengan badan dia tak sesuai, dia angkat besi, dia macam termengah-mengah makcik. Dan tak ada seorang tu dia pergi gym, tak nampak kesan langsung. Jadi apa yang dia buat lepas tu, masa tu saya ada buat collaboration dengan salah sebuah gym kat sini. Saya bantu dia dari sudut pemakanan. Gym yang ni, dia bantu dia dari sudut exercise. Dia akan tengok apakah masalah grup-grup makcik ni. Sakit lutut ke, ada tak yang sakit pinggang ke. Of course lah, kadang-kadang bila kita berumur dan bila kita ada masalah berat badan, ada banyak rasa-rasa sakit dekat bahagian tubuh. Lutut dan tumit especially, dan pinggang bagi mereka yang ada masalah berat badan. So cara yang sesuai bukannya suruh orang melompat. Cara yang sesuai adalah dengan cara suruh orang berjalan je dulu. Berjalan kat treadmill. Kadang-kadang just tumbuk apa ni? Apa nama tu? Sandbag. Punching bag tu tumbuk je. Just nak bagi keluarkan peluh dan increasekan dia punya heart rate dia. Itu just dah cukup dah. Tapi tak semua orang sesuai macam tu. Orang yang ada masalah berat badan yang gila-gila boleh buat macam tu. Orang yang boleh push lagi, boleh start berjalan jauh ke, boleh start berlari ke, boleh start melompat ke, buat yang tu pula. Kalau dah boleh tu, dah boleh dah start buat macam push up ke, squat ke. Macam-macam cara lagi. Ada juga yang dah boleh start angkat besi dah, angkat berat. Ada yang boleh start buat eclipse. Ada yang boleh start buat cycling. Ada yang boleh start macam-macam lah. So ada step-step dia. Dia tak boleh main suka hati je. Benda pertama sekali kita kena tahu adalah apakah you all punya restriction. Korang ada sakit apa-apa tak? Lutut ke? Biasanya lutut, pinggang, tumit. Tiga tempat tu pasti. Cerita pasal sendi-sendi lain tu penting juga nak tahu kan. Tapi pastinya orang yang ada masalah berat badan, dia akan ada masalah lutut, tumit, pinggang. Biasanya. Siapa sini yang rasa dia ada masalah lutut, tumit dan pinggang? Cik komen sikit. Alhamdulillah. Baru tahu. Alright, so biasanya untuk kita faham, untuk faham lebih lanjut tentang macam manakah dan apakah kemampuan kita kena bagi tahu kepada coach kita. Alright, let's say lah, kalau katakan you all dah ada coach korang, macam Amira Nurhidah dah ada coach dia macam tu slowly. Sorry, tadi ada network connection masalah sikit. Saya akan sambung balik. Mereka tak tahu cara exercise dengan betul. Apa yang berlaku kepada mereka lah, mereka akan terus tak berjaya untuk turunkan berat badan. Right, itu adalah yang berkenaan dengan tak tahu cara exercise dengan betul. So thank you kepada mereka yang baru join. Saya faham line tak okey. Betul Puan Mar. Betul. Tadi tiba-tiba ada masalah sikit. So that's why tiba-tiba saya punya viewer turun tiba-tiba. Dan sekarang dah naik balik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan saya lagi sekali. Okay. Siapa pula bagi aku muka marah ni? Dia nak tanya pada lain tu, supaya orang stop dia. Siapa dia? So again, macam saya cakap tadi, siapa yang masih lagi belum like Facebook page Syah AK, like sekarang. Like sekarang supaya you all boleh dapat lagi banyak sharing daripada saya. Okay, now kita pergi ke nombor 5 pula. Apakah dia?
kurang minum air. Kurang minum air pun salah satu punca kepada kita untuk susah untuk turunkan berat badan. Siapa dekat sini tahu berapa banyak air dia patut minum sehari? Boleh tak komen sikit? Berapa banyak air dia patut minum sehari? Boleh tak komen sikit? Sebab saya nak tahu berapa ramai orang faham how much diorang kena minum sehari. Alhamdulillah. Cik komen sikit berapa liter? 2 liter ke, 3 liter ke, 10 liter ke, 1 mililiter ke? Cik komen sikit. Sebab orang Melayu ni biasanya lah, saya perasan ramai juga, saya susah nak minum air 2 liter, susah nak minum air 3 liter. So yang tak tahu, so kekurangan minum air pun akan jadi masalah dalam proses untuk menurunkan berat badan. Sebab badan kita 70% adalah air. 2 ke 3 liter sehari. Puan Azita beritahu. Jawapannya ya ataupun jawapannya tidak juga. Sebab bergantung kepada banyak aspek. Puan Fazlin pula kata tak pasti. Biasa minum 3 liter je. Okey, macam adakah 50 kg 1 liter, betul ke? Ida Miracle Jerte, alright, 2 ke 3 liter. Okey, jawapannya ya dan jawapannya betul. Puan Marbakti bagi tahu acik 10 gelas. Okey, Puan Marbakti bagi tahu, dia tanya setiap 50 kg 1 liter, betul ke? Jawapan dia bergantung tau. Bergantung. Mungkin 50 liter paling tinggi 8 gelas sehari. Okey. Okay, keep on coming. Siapa lagi nak share dengan saya berapa liter yang dia patut minum sehari ataupun berapa gelas sehari dia patut minum? Biasanya 1 gelas tu bersamaan dengan suku liter ataupun 250 ml. Saya lebih dari 3 liter sehari saya minum. Okay, good job. Ida Miracle Jerte. Siapa lagi nak share dengan saya berapa banyak liter dia minum sehari? Okay. Macam saya, kita boleh tengok tau. Kita boleh tengok berapa, adakah kita cukup air ke tidak. Siapa sini tahu macam mana kita nak tahu sama ada kita minum 3 liter ke 2 liter ke, cukup ke tidak lagi. Siapa boleh share dengan saya? Sebab lain tempat pun lain juga kita kena minum banyak walaupun kita adalah orang yang sama. Macam saya dekat Malaysia, saya dekat rumah saya ni kan, saya mungkin minum 2 liter sehari mungkin. Tapi bila saya pergi keluar, bila saya pergi ke office, bila saya pergi travel, bila saya pergi ke overseas, mungkin air tu saya kena minum lebih sikit ataupun kurang sikit. Siapa nak tahu? Macam mana saya nak tahu? Macam mana kita patut tahu berapa banyak air kita minum? Cukup ke tidak? Siapa boleh share dengan saya? Adakah dengan rasa dahaga saja ataupun macam mana? Boleh tak komen sikit? Kalau berat 85, berapa liter? Okay. First of all, lupakan sekejap berapa liter kita kena minum air sehari dulu. Lupakan. Sebab apa? Saya nak bagi tahu satu benda ni yang saya rasa sangat penting. Nanti korang boleh kira sendiri berapa banyak liter korang kena minum sehari. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Tak boleh ni. Korang tak nak tahu ni sebenarnya. Kan? Sampai kencing jernih kot. Exactly. Puan Hanis Yahaya, nasib baik hero of the day ada. Puan Hanis Yahaya beritahu betul, bila kita minum air, kadang-kadang kita tak tahu cukup ke tidak. Sebab lain tempat, lain bilangan ataupun jumlah air kita kena minum. Contohnya macam bila kita pergi keluar, angin macam panas sangat. Panas sangat, so kita kena minum. Kita kena minum air banyak sikit. So kita kena minum banyak mana kita pun tak tahu sebabkan kita mungkin bukan berada setempat sahaja. Macam bila kita pergi ke overseas kan. Exactly Puan Azita Tarmizi. Macam bila saya pergi ke overseas, macam hari tu saya pergi ke Australia. Sana tempat dia kering walaupun sejuk tapi kering. Bila kering dia akan serap air kat badan kita lebih daripada masa saya kat Malaysia. So saya kena minum air lebih sikit masa dekat sana. Itu pun salah satu juga punca kenapa kita kena minum air lebih. Selain daripada tu, ada kajian sebut kalau katakan kita makan makanan yang ada garam, sodium, kita kena minum air banyak sikit sebabkan kita akan rasa kekurangan air. Itu saya tak pasti, tapi this is apa yang kita kena monitor. Kita punya warna urine kita. Warna urine kalau katakan terlalu kuning tu maksudnya kita tak cukup air, kita kena minum air lagi. Kalau dah jernih tu okey dah. Kita punya air setakat tu dah cukup. Faham ke faham? So,
bila air kurang pun dia akan mengganggu kita punya progres untuk kita turunkan berat badan. Dalam badan kita, macam saya sebut tadi, 70% adalah air. Kalau katakan kita tak supply air yang cukup kepada badan kita tak dapat nak function yang dengan lebih better lah. So lebih baik sekiranya kita minum air yang secukupnya dalam sehari. So tak perlu tahu berapa kilo, berapa liter semua, sebabkan lain orang, lain tempat. Mungkin yang mereka duduk kat pantai timur, dia punya cuaca dia panas sikit, mungkin dia kena minum air banyak sikit. Mungkin yang dekat atas bukit tu sejuk, tapi direct matahari pun panas juga, so dia kena minum air banyak sikit. Mungkin saya dekat dalam rumah ni tak buat apa-apa, dekat office ni tak buat apa-apa, bertutup, saya boleh minum air kurang sikit daripada yang lain. Contoh macam tu lah, sebagai contoh. So saya nak bagi korang satu pemahaman yang jelas lah tentang apa sebenarnya saya cukup sampaikan kat sini. Alright, siapa lagi? So apa lagi sebenarnya point? Siapa sini dah faham dah point sampai ke point kelima ni? Siapa sini dah faham serba sedikit? Boleh tak komen kalau katakan dia rasa aku tak faham lah Mak ni cakap apa benda lah. Siapa sini rasa macam tu? Sebab saya nak kena pastikan dia faham. Saya nak pastikan dia faham supaya lepas habis live dengan saya ni, dia akan rasa betul ke coach air dan lemak berkongsi tempat yang sama. Betul, kita dalam badan kita dia berkongsi dalam badan kita. Kisah dia macam itulah. Dalam air ni dia spread, dia berada dekat dalam darah juga, dia berada dekat dalam muscle juga, dia berada dekat dalam lemak juga, dia berada dekat dalam organ-organ dalaman juga. Tapi paru-paru of course lah tak, sebabkan paru-paru tu kena ada angin kan untuk dia pump. So kalau dia pump keluar air, dia tak jadi paru-paru, dia jadi risau. Paru-paru berair. Alright, thank you pada Puan Aulia. Okay, now siapa dah ready untuk point yang ke-6? Boleh tak komen sikit nak tahu point yang ke-6? Alright, bagi saya point yang pertama tadi itu adalah point yang paling utama. Saya susunkan mengikut dia punya susunan yang paling tinggi tu, maksudnya paling penting sebenarnya. So siapa yang termiss yang pertama tu kena tengok balik daripada awal. So pada muka korang. Alright. So yang faham barulah Puan Aulia dan Bib Musa sahaja. Alright. Siapa dah ready? Puan Azita Tarmizi pun dah ready. Siapa dah ready untuk saya sambung ke point yang ke-6? Point yang ke-6 ni pun penting juga. Right, point yang ke-6 ni pun penting juga. Siapa yang nak tahu tentang point yang ke-6? Untuk mereka yang mungkin ada dekat office sekarang kan? Dekat office sekarang ke, ada sedang menonton live saya ni dekat office lah basically kan. Cover lah sikit kan, pakai earphone ke pakai apa kan, nanti kan apa pula bos cakap tu, tak ke gitu. Alright, tapi sebelum tu saya nak buat announcement sikit. Malam ni kita akan ada kelas untuk titanium, kelas tentang nutrition. Semalam saya tak dapat nak buat sebab semalam saya terkejar-kejar. So kita akan buat malam ni. Saya minta maaf kepada Acik Fida dan Puan Hanis sebabkan semalam dia dah join, dia dah masuk dah, tapi saya tak ada. Right, aku tak masuk, dia orang dah ada kan. So macam itulah namanya komitmen, tu yang best tu. Again, terima kasih lagi sekali kepada mereka yang masih lagi menonton saya live saya sekarang ni. Alright, thank you. So now, top fan kita Acik Fida. Top fan. Tu nama tu ada top fan atas tu, nampak tak? Yang ke-6 adalah tak cukup tidur. Kita tengah cover lah ni. Okay, yang ke-6 adalah tak cukup tidur. Sebenarnya tak cukup tidur pun salah satu punca juga untuk seseorang itu susah nak kurus. Kenapa? Sebab bila kita tak cukup tidur, ada perbalahan hormon dekat dalam badan kita. Saya tak nak cerita benda yang terlalu saintifik, tapi benda ni memang betul-betul berlaku. Kita akan rasa macam lapar pada lewat malam, kita akan rasa makan. Siapa sini yang biasa tidur lambat? Lepas tu dia rasa macam kebuluran, macam nak makan je.
Padahal dia tak lapar pun, tapi dia rasa macam dia nak makan. Siapa yang macam tu? Boleh tak komen sikit? Saya nak provekan point saya sekarang ni, especially mereka yang selalu tidur lambat and dia rasa macam dia nak mengunyah sesuatu. Padahal aku tak lapar ni. Dia rasa nak mengunyah juga. Siapa yang macam tu? And korang perasan ke perasan, especially pada waktu lewat malam, korang akan jumpa banyak gila iklan-iklan food delivery, especially McDonald. Masa tu lah dia nak bagi tahu pasal ayam dia yang baru lah, pedas lawan tak pedas lah, apa benda. Kan, dekat TV kan. Kadang-kadang bukan dekat TV je kan. Puan Mat Bati kata terutamanya kerepek. Kerepek. So, kadang-kadang iklan-iklan ni bukan kat TV saja. Dia juga ada dekat dalam, bila kita scroll phone kita nampak pula iklan sana iklan sini kan. So kita rasa macam kita nak mencekik, tapi sebenarnya kita tak lapar pun. Kita rasa macam nak makan sebabkan kita tidur lambat. So that's why pentingnya untuk kita jaga waktu tidur kita supaya kita tidur pada waktu yang betul. Kadang-kadang macam Puan Lizawati, dia kerja nurse, dia terpaksa kerja malam kan, kerja shift malam. So tu that's different story. So that's why saya dengan Puan Lizawati, saya bagi kat dia apa yang you kena makan pada malam, macam buah ke, macam something yang low in calorie tapi you still boleh munch something. Dan itu yang salah satu daripada taktik saya juga. Puan Wan Lizawati semalam dia beritahu kat saya, siapa nak tahu satu benda pasal Puan Wan Lizawati? Boleh tak Puan Lizawati saya share sikit pasal win yang semalam Puan cerita kat saya? Siapa nak tahu win Wan Lizawati? Saya seronok cerita pasal student saya punya achievement ni sebenarnya. Boleh kalau nak kunyah ais tak ada masalah. Nak kunyah ais malam-malam buta tak ada masalah. Saya tak suka. Puan Wan Lizawati masa dia mula-mula dengan saya, sebelum tu saya nak tanya pada Tuan Badan tu, Puan Lizawati boleh tak saya nak share sikit win Puan semasa dengan saya sepanjang program Titanium ni? Sebab saya rasa ramai orang patut tahu dan ramai orang boleh jadikan Puan sebagai sumber inspirasi dia, sebagai sumber inspirasi mereka. Saya nampak ada Puan Hanis Yahya nak tahu, Puan Azizah Tarmizi pun nak tahu. Boleh? Nasib baik Tuan Badan bagi tahu boleh. Puan Lizawati sebelum dia bermula Titanium dengan saya pada 2 minggu lepas kot. Rasanya 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas, saya tak ingat. 3 minggu lepas. Betul ke betul? Sekejap saya tengok balik tarikh dia supaya saya tak menggagau. Dia bermula dengan saya adalah pada 8 hari bulan 2. 8 hari bulan 2 dan 8 hari bulan 2 dia bermula dengan saya. Pada masa tu dia adalah seorang pesakit diabetes. Bacaan gula di dalam darah adalah 8.0. 8 lebih daripada 8 sebenarnya kan. So lebih daripada 8. So bila kita ada masalah gula dalam darah ni, kita tak boleh makan sebarangan. Kita kena pastikan apa yang kita makan ni boleh bagi kita turunkan berat badan plus mengurangkan gula. Nak dipendekkan cerita, selepas 2 minggu, 3 minggu follow cara saya, daripada 8.0 punya bacaan gula dah turun dah. Saya tak nak beritahu turun berapa. Boleh tak Puan Lizawati bagi tahu pada saya, bagi tahu pada semua, daripada dulu 8, kata lebih 8 tu, sekarang ni berapa bacaan gula dekat dalam darah Puan? Saya nak share lah. Saya nak share juga masa tu berat badan pula. Puan punya bacaan gula lebih daripada 8 dan sekarang ni dah 5.8 dah. Korang tak rasa gila ke? 8 tu, lebih 8 tu tinggi tau. Dah turun sampai 5.8, dah nak normal dah. Alhamdulillah. Bukannya sebab kata saya bagus, tak, tapi sebenarnya asbab saya juga dan asbab Puan Lizawati juga follow cara yang diajar, dan alhamdulillah dia nampak kesan tu significantly turun dengan lebih baik. Sebenarnya itu adalah satu benda yang kita patut bagi tahu kepada semua orang, supaya supaya 5.8 exactly dapat turun daripada 8 lebih kepada 5.8. Normal adalah 5.4 kot. 4.0 ke 5.4. So dah nak sampai dah ke normal range tu. Bukan nak kata apa, tapi alhamdulillah
cara yang diajar tu memang sangat-sangat simple. And Puan Lizawati pun pernah juga jumpa dengan konsultan pemakanan daripada KKM lah kot. And dia tak dapat nak follow juga. Kenapa tau? Sebab diorang ni kadang-kadang tak faham macam mana cara nak faham yang betul, walaupun dinamakan sebagai pakar pemakanan. Alright, macam saya tak kata diri saya pakar pemakanan, saya berhashtagkan pakar kurus. Dan itulah kelebihan saya, macam mana saya memudahkan mereka yang nak kurus ni supaya mereka faham cara yang mudah untuk turunkan berat badan. Dan bila kita dapat kawal berat badan kita, penyakit pun akan turun. Macam Acik Fidah. Acik Fidah ada vertigo, dah tak ada dah vertigo. Kan Acik Fidah kan? Acik Fidah ada masalah vertigo. Saya first time dengar perkataan vertigo ni sebenarnya bila dengan Acik Fidah. Bila saya Google, oh ini ke masalah dia. Dan bila dapat turunkan berat badan, masalah vertigo dia hilang. Kurang. Puan Lizawati pula, masalah dia punya diabetes pun dah menurun. Dah nak sampai dah ke bahagian normal. Kalau kencing manis, kena makan makanan yang ber-GI rendah. Betul. Ber-GI rendah tu, itu adalah satu benda. Ada lagi banyak lagi benda lain yang dia sepatutnya kawal dan buat. Acik Fidah kata betul. See? Nampak tak? Betapa pentingnya kita menjaga pemakanan kita supaya kita boleh dapat, bukan setakat dapat turunkan berat badan, bukan setakat dapat menambat hati suami, bukan setakat dapat pakai baju saiz yang lebih kecil, tapi kita dapat jadi lebih sihat dan kita dapat enjoy. Dengar, kita dapat enjoy waktu kita muda sekarang ni, waktu kita berapa umur sekarang ni kan, supaya kita dapat lebih fokus kepada amal ibadat. Macam Acik Fidah bagi tahu kat saya semalam ke kemarin. Saya rasa macam agak tersentuh lah bila Acik Fidah cakap macam tu kan. Saya almost nak menitik air mata tapi saya tahan. Sedut balik air mata. Dia tak boleh keluar. Apa barang kan? Keluar air mata. Okay. Tak cukup tidur. Salah satu punca juga. Yang ketujuh. Siapa yang nak tahu yang ketujuh ni? Korang ni nak dengar tak ni? Saya ada lagi 4 lagi ni. Ke korang rasa macam lama sangat lah Mamat ni cakap, bosan lah, aku tengok TV je lah. Kalau katakan korang rasa macam korang nak sambung malam sikit kan, korang boleh sambung malam sikit. Siapa yang nak sambung malam, kita buat vote lah siapa yang nak sambung malam ni, siapa yang nak saya habiskan, boleh tak bagi tahu kat sini. Boleh tak komen siapa yang nak saya sambungkan malam dekat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, ataupun siapa yang nak saya share habiskan sekarang ni. Saya ada lagi 4 lagi. Saya dah share 7. Saya nak share lagi 4. Siapa yang nak saya share lagi, ataupun nak saya postpone sambung kat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat malam ni. Cek komen sikit. Habiskan je. Okay, Puan Hanis senang, dia tutup je phone tu, dia dapat dengar suara saya je. Habiskan please. Okay, Puan Aulia pun nak suruh saya habiskan. Siapa lagi nak habiskan? Puan Marbakti pun nak suruh saya habiskan juga. Siapa lagi nak saya habiskan? 3 orang nak saya habiskan. Saya nak tengok berapa ramai orang nak suruh saya habiskan, berapa ramai orang yang nak suruh saya postpone malam ni dekat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebab saya akan terpulang pada you all, mana yang korang rasa macam lebih prefer kan. Penat cover kat office ni. Okay, penat cover kat office ni, alamak. Okay, saya nak buat cepat-cepat habiskan coach Saya habiskan cepat-cepat. Okay, yang ketujuh adalah stres. Kalau katakan kita stres gila pun, kita akan dapat naik berat badan. Sebagai contoh, bila kita terlalu stres, tempat utama berat badan kita akan naik, ataupun tempat paling utama bahagian tubuh mana yang akan kita naik berat badan adalah di kawasan perut. Hai Tuan Haziq Syazwan, apa khabar? Di bahagian perut, especially kepada mereka yang selalu stres. Alright, dan juga dekat bahagian perut ni juga ada juga orang panggil sebagai beer belly pada mereka yang selalu minum alkohol lah. Tapi saya yakin tak ada kena-mena dengan orang kat sini. Cumanya it's the real thing yang berlaku juga. Kawasan bila kita stres, dia akan menambahkan saiz pengumpulan lemak di kawasan perut. Itu yang berlaku. Tu nombor 7. Nombor 8 adalah pemilihan makanan yang salah. Korang tahu kombinasi makanan-makanan tertentu tak elok. Kombinasi makanan-makanan tertentu tak elok. Contohnya macam ikan dengan telur tak elok, ikan dengan susu tak elok. Lagi apa lagi
cuka dengan apa benda lah, dengan buah pun tak elok, susu dengan buah tak elok. So campuran-campuran makanan ni yang kita tak sedar, bila kita buat, bila kita makan, dia akan jadi badan kita macam susah untuk mencernakan makanan. So kita kena tahu pemilihan makanan yang betul supaya kita lebih mudah untuk turunkan berat badan. Kalau katakan kita main tibai je kan, insya-Allah lah susah nak turunkan berat badan. Tak tahu. So pemilihan makanan yang betul pun memainkan peranan sangat-sangat penting. Macam Puan Azita semalam, saya dah buat what we call that, saya dah buat meal diagnosis dengan dia. Untuk pengetahuan apakah meal diagnosis? Meal diagnosis adalah macam mana cara saya tengok apa yang student saya makan semalam masa dia akan buat meal diagnosis ni selepas dia register dengan saya. Saya keep on improving saya punya cara. So saya tambahkan meal diagnosis, saya tambahkan tu, tambahkan ni semua. So daripada apa yang meal diagnosis dia makan, saya akan tengok dan saya akan lihat apa yang student saya makan yang membantu mereka menurunkan berat badan, dan apa yang mereka makan yang tak dapat nak turunkan berat badan. So saya aturkan semula, saya recombinekan semula, saya susun semula pemakanan mereka supaya bila diorang follow, ada banyak gila benda akan berlaku. Dalam masa 3 hari mereka akan rasa lebih bertenaga. Dalam masa 7 hari berat badan diorang start turun. Kadang-kadang tak turun lagi tapi dah nampak inch loss. Tapi tengoklah, lain orang lain kan dia punya cara dia. Tapi Alhamdulillah so far student saya tak ada seorang pun yang tak dapat turun, melainkan kalau dia bagi tahu kat saya dia tak ikut apa yang saya follow, apa yang saya suruh dia buat, ataupun bila saya bagi dia tak buat apa-apa. Ataupun dia follow sikit-sikit je. So itulah something yang saya tak boleh buat apalah. Kita boleh bagi tahu this is what you need to do. Korang pun ada the same mission dengan saya. Korang nak kurus, saya pun nak kuruskan korang. Tapi kalau saya bagi benda sepatutnya korang follow tapi tak buat, nak buat macam mana, betul tak? So itulah antara benda yang saya fikir kita kena bantu mereka supaya mereka faham sendiri. Dan saya ajar kepada student titanium saya macam mana cara mereka dapat teruskan pemilihan makanan yang betul ni bila mereka dah tak bersama dengan saya lagi. Sebab titanium ni hanya selama sebulan 30 hari je. Lepas itu tu, apa akan berlaku? Kak Lisa dapat turunkan berat badan. So tapi tak apa, kita akan go through kepada nombor yang 9. Siapa dah ready kepada nombor 9? Saya nak share sikit yang nombor 9 ni. Siapa dah ready? Nombor 9. Siapa dah ready? Korang tak ready ni. Korang semuanya masih lagi sedang di awang-awangan. Rasa-rasanya. Ready? Ready. Puan Hani sahaja ready ni. Siapa lagi yang ready? Ready? Cik komen sikit ready. Kalau segan nak komen, boleh tak bagi saya love sikit. Berapa ramai yang ready ni? Saya nak tengok berapa ramai yang ready, berapa ramai yang tak ready lagi. Takut tak habis lagi tulis. Apa yang dia kena tulis adalah pemilihan makanan salah. Dia sedang mengeja. P, lepas P apa? E, lepas tu M. Lepas tu apa L ke I dulu? Okay, I. Ready. Okay. RD. Senang betul. Ready. Right. So, next is adalah perubahan lifestyle. Saya diet gula nasi satu. Okay, kita baca kejap. Saya diet gula dan nasi. Satu sem, student ke lagi? Turun 21 kilo. Dulu 104, tapi sekarang saya nak turunkan lagi tapi nak makan sedap macam mana? Yang Tuan Haziq Syazwan, masalah Tuan saya boleh rangkumkan dalam formula diet. So, saya suggestkan Tuan, why not join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat? Sebab saya buat share hari-hari tentang tips-tips ni. Siapa sini pernah dengar formula diet saya? Boleh tak komen sikit formula DIET? Boleh tak komen sikit siapa yang pernah dengar sharing saya pada formula diet DIET? Sebab formula diet saya ni menunjukkan bahawa Tuan Haziq Syazwan, cara dia salah dalam proses untuk menurunkan berat badan. So, saya yakin formula diet ni akan memberi sedikit penjelasan kepada Tuan Haziq Syazwan. Okay, now tapi tak apa, saya Tuan Haziq Syazwan, saya suggest untuk Tuan like dah like Facebook page cantik. Yang kalau belum lagi join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, join sekarang, join nantilah lepas habis ni.
Kalau katakan nak bercommunicate lebih detail, klik dekat link saya bagi ni. Saya bagi kejap. Supaya kita boleh bercakap lebih lanjut tentang macam manakah potensi Tuan Haziq Syazwan untuk berjaya turunkan berat badan. Okay, now. Yang ke-10 kot. Yang ke-9, sorry. Adalah perubahan lifestyle. Apakah perubahan lifestyle kita? Okay. Siapa sini pernah dengar? Siapa dekat sini pernah dengar? Tapi sebelum tu saya nak tahu, adakah korang ready nak tahu penjelasan saya tentang perubahan lifestyle ni akan menjadikan kita buat satu cara kesalahan yang terbesar ketika kita dalam proses untuk menurunkan berat badan? Siapa yang dah ready untuk saya explain tentang perubahan lifestyle ni akan mengganggu kita punya proses untuk kurus? Siapa dah ready boleh tak komen lagi ready? Tapi rasa korang semua dah ready kan? Saya cerita je lah. Perubahan lifestyle. Contohlah kan, siapa sini lelaki? Saya nampak ada beberapa kerat saja lelaki. Contoh begini kan, korang lelaki lah, especially lelaki. Macam saya dulu, sebelum saya kahwin, saya selalu main futsal. Saya selalu pergi jogging lah. Saya selalu pergi, kira macam bukan melepet dekat rumah sajalah kan, bukan duduk rumah je melekat dengan bini je kan, contoh kan. Sebelum kahwin kita aktif, right? Kita aktif. Mungkin perempuan pun aktif juga, mungkin selalu berjogging lah, berzumba lah, apa benda semua kan. Contoh lagi apa, macam sebelum kahwin dia rasa macam dia rasa bebas sikit. Betul, rasa bebas sikit, boleh buat macam-macam benda, boleh travel lah. Contoh. Tapi bila dah kahwin, kita punya macam, kita mungkin macam saya dah kurang dah main futsal, tapi saya tukarkan kepada pergi main gym. So adalah perubahan lifestyle tu masih tak berubah sangat. Tapi ramai orang, especially lelaki lah kan, lepas dia kahwin, kenapa berat badan dia naik mendadak-dadak? Bukan sebab bini dia pun, tapi sebabkan perubahan lifestyle dia. Dulu dia biasa keluar, mungkin sebabkan dia keluar pergi buat aktiviti kelelakian dia ke kan. Aktiviti kelelakian apa macam main futsal ke apa ke kan, selalu keluar. Tapi sebabkan dah kahwin ni macam excited, so lepak kat rumah saja dengan bini. So jarang benda-benda fizikal yang dia buat, yang really physical yang dia buat untuk dia membakar lemak dia. Dan dia salahkan bini dia. Ni lah bini aku masak lah ni. Oh memang lepas kahwin ni memang aku akan gemuk lah ni. Mentaliti macam tu lah yang paling kelakar sekali, sebabkan dia tak nampak apa sebenarnya masalah dia sebenarnya. Itu saya akan sentuh pada masalah yang ke-11. Itu yang saya rasa macam satu benda yang kita perlu ubah mentaliti kita. Alright, ubah something. Siapa sini terkena kat batang hidung dia? Boleh tak komen sikit? Benda ni berlaku pada lelaki, benda ni berlaku pada perempuan. Perempuan ni different story, sebabkan perempuan bila dah kahwin tu bila dia kahwin tu pregnant, dan bila nak susutkan balik tu dia akan makan masa sikit. Itu biasa. Lelaki ni dia bukan pregnant pun kan, tapi macam dia yang pregnant. Itulah point saya. Dia yang perut dalam masa saya kan. Ada student saya, adalah seorang student saya, alhamdulillah berat badan dia 129, dan dengan saya tu dapat turunkan berat badan 5 kilo je lah kan, 5 kilo je. Tapi apa yang dia bagi tahu kat saya, dia punya perbezaan rasa tu berbeza, dan dia rasa lebih bersemangat sebabkan dia nampak progress. Lelaki lah, especially lelaki, bila dia nampak progress tu, family dia start support, dia punya spouse pun start support, dan dia sedang menurunkan berat badan lebih further rendah lagi lah. Siapa sini rasa apa yang saya cakap ni terkena dekat diri dia? Macam mungkin husband dia ke, dulu bukan main slim lagi, dulu bukan main sadar lagi kan, lepas dah kahwin tiba kenapa macam dia yang pregnant, kenapa pregnant dia tak keluar-keluar lagi baby ni. Contoh, siapa rasa macam tu? Cek komen sikit. Saya dulu almost macam tu, tapi alhamdulillah saya mengambil langkah yang bijak lepas tu. Langkah yang bijak untuk saya buat sesuatu supaya saya terus dapat kempeskan perut saya. Siapa sini rasa macam tu? Cek komen sikit. Macam tu tak? Aku tak rasa macam tu. Mungkin entah, orang kata suami perut dia besar sikit sebab dia happy. Dia happy. Happy pun boleh jugalah kan. Hanya Puan Azita Tarmizi saja rasa, yang lain tu semua takut. Okay, tak apa. Yang ke-10,
itulah perubahan lifestyle. So bila dia dah kahwin tu, dia dah berubah lifestyle dia. So benda itulah yang akan membantu dia, menyusahkan dia untuk menurunkan berat badan. Sepatutnya kalau dia dulu ada active lifestyle, so dia kena masih lagi aktif. Dia kena masih lagi aktif ketika dia sedang lepas dia dah kahwin. So itulah poin saya. Right? So itu adalah poin yang ke-10, yang ke-11, yang ke-9. Yang ke-10 adalah faktor umur. Faktor umur, ramai orang tak dapat nak relatekan umur kita pun memainkan peranan juga dalam proses untuk menurunkan berat badan. Ramai orang fikir dengan cara dia, bila dia ingat, okay, bila dia umur sekarang ni, dia boleh makan apa yang dia makan dulu, way back masa 11 tahun dulu. Okay. Contohlah masa umur 11 tahun selalu beli gula-gula, cekedis, kan, jajan apa semua. Kalau dia makan macam tu juga, insya-Allah masa umur dia 50 tahun ni, dia makan apa yang cucu dia makan, insya-Allah dia akan naik berat badan. Sebab apa? Sebab faktor metabolisme dia makin menurun dah ketika umur dia dah lagi berumur lah. So itu yang akan menyebabkan seseorang kita susah untuk turunkan berat badan juga. So itulah kesalahan paling utama. Dia fikir semua lapisan umur boleh turunkan berat badan dengan cara yang sama, tapi sebenarnya tidak. Tu point dia. Alright, ni last. Siapa nak tahu yang terakhir ni, boleh tak komen sikit? Komen sikit yang terakhir ni, sebab saya nak tahu, saya nak bagi tahu pada you all satu benda yang penting juga, supaya kita faham dan kita realise apa yang kita silap buat dan apa yang kita patut buat betul lepas ni. Boleh tak komen sikit siapa yang dah ready? Komen sikit siapa yang dah ready. Wih, apa tu? Saya dah ready. Okay, seorang je dah ready. Hanis Yahya pun dah ready. Siapa lagi dah ready ni? Saya nak share last sekali, satu point terakhir sekali yang saya rasa macam agak penting sebenarnya. Acik ready. Siapa dah ready ni? Ada tak tadi tu? Siapa berada tadi? Nak tengok sikit, ada tak berada tadi tu? Berada tadi tu ada tak lagi? Haziq Syazwan ada tak? Haziq Syazwan. Haziq Syazwan ke siapa lagi? Audi Aulia ke, ada tak lagi kat sini? Siapa lagi kat sini? Puan Bib Musa ke? Siapa lagi? Puan Ida Miracle Jertih ke? Puan Fazlin Nurul Fadilah ke? Ida Miracle Jertih. Siapa lagi ada kat sini? Boleh tak komen sikit? Saya tahu berapa ramai yang ada masa lagi kat sini. Berapa ramai lagi ada kat sini? Haziq Syazwan ada. Siapa lagi kat sini? Puan Amira Nur Hida ke, ada tak lagi kat sini? Sebab saya nak sebut satu benda ni. Alright, satu benda yang terakhir. Bro Mizi ke, Puan Bib Musa tak ada kot Right. Saya, Puan Mar Bakti ada. Okay, now yang terakhir sekali yang saya kena bagi tahu kat you all benda ni penting. Sangat-sangat penting bagi mereka yang nak turunkan berat badan. Saya ada bagi tahu ni pada salah seorang daripada student titanium saya, tapi saya tak nak bagi tahu siapa orangnya. Saya bagi tahu pada dia, untuk kita berjaya dalam proses untuk menurunkan berat badan ni, kita punya mental kena kuat. Sebabkan kita sedang mengubah, kita sedang melawan arus sekarang. Kita sedang melawan arus. Apa dia tahu? Kita sedang, dulu lifestyle kita berbeza dengan apa yang kita nak buat sekarang. Lifestyle kita yang lama tu menyebabkan kita ada masalah berat badan. Kita nak ubah sekarang, kita nak reverse the effect. That's why pentingnya untuk kita ada satu mental yang sangat-sangat kuat. Supaya mental kita yang kuat ni akan dapat melanggar semua tembok-tembok, akan dapat memecahkan semua tembok-tembok yang menghalang kita untuk mencapai apa yang kita nak capai, especially berat badan. Now, bila saya bercakap tentang nak melanggar tembok lah, benda semua kan, mesti korang fikir tembok apa pula ni kita nak langgar. Sebenarnya tembok apa? Tembok yang datang daripada diri kita. Attitude, poin yang ke-11 ni adalah attitude. Attitude yang suka berlengah-lengah, attitude yang suka memberi alasan, attitude yang kedekut masa, kedekut usaha, kedekut tenaga, kedekut wang ringgit dia. So benda-benda macam tu yang akan menyebabkan seseorang tu susah untuk capai apa yang dia nak capai dalam kehidupan mereka. Tak payah cakap pasal kurus lah, cakap pasal nak belajar.
nak belajar masa kita universiti dulu, masa kita sekolah dulu, kita kena ada masa. Kita kena spendkan tenaga kita untuk berjalan ke kelas, berjalan ke sekolah, naik turun tangga. Kita kena spend masa kita duduk kat kelas, fokus dekat cikgu kita mengajar. Kita kena spend duit juga pada anak-anak kita, especially kan yang pergi ke sekolah. Kita kena bagi duit belanja setiap hari, ataupun bawa bekal ke, ataupun bagi dia duit tambang pergi balik sekolah ke. Kita perlu buat benda-benda macam tu semua. Tapi kenapa kita ni dah jadi mak bapak budak dah, kita tak reti lagi nak faham, untuk kita capai sesuatu tu kita kena buat exactly apa yang anak-anak kita tengah buat sekarang. Itu adalah satu attitude yang saya tak faham. Tak faham lah, saya faham kenapa. Tapi yang kita kena tanya kepada diri kita, kenapa? Kenapa dulu aku boleh tapi sekarang aku tak boleh? Kenapa dulu, kalau aku dulu masa baby nak berjalan, dia main langgar je sampai terjatuh banyak kali, itu pun tak give up lagi. Alright. So kenapa waktu tu boleh, sekarang ni kita banyak sebenar alasan dia. So that's why jangan mulakan kita nak diet ni, jangan start diet ni hari Isnin depan. Start sekarang. Itulah menyebabkan masalah kita susah nak kurus. Sebabkan pertama, attitude lah. Attitude kita bila kita pecahkan, suka melengah-lengah. Tunggu hari Isnin lah kita diet, sebab weekend ni aku ada kenduri lah, contoh. Alright. Kedekut pula, kedekut masa, tenaga, duit, macam benda semua nak kedekut kan. So jangan sesekali ada sifat-sifat macam tu. So sebabkan kalau ada sifat macam tu, trust me, bukan setakat korang tak dapat kurus sahaja, tapi korang susah kat nak berjaya ataupun nak mencapai apa-apa benda dalam apa yang korang nak capai seharian. Faham ke? Faham? Sebagai contoh lain lah kan, sebab Puan Marbakti bagi saya muka sengih-sengih lah ni kan. Sebagai contoh macam, let's say kalau katakan kita nak pergi kerja. Right, kita nak pergi kerja. Kita tahu hujung bulan kita akan dapat gaji. Tapi dalam bulan yang pertama tu, kita akan spend masa kita. Kita akan spend masa, kita akan spend duit kita untuk tambang, pergi ke office, balik office, isi minyak, top up tak cenggur dan sebagainya. Kita kena juga fikir tentang tenaga kita juga. Kita kena invest ketiga-tiga benda ni. Dan apa yang kita akan dapat in return? Kita akan dapat gaji. Buat apa kita dengan gaji tu? Kita boleh bayar itu, bayar ini, kita boleh buat macam-macam benda lagi. Sama juga dalam proses kita untuk menurunkan berat badan. Apa yang kita akan dapat pada bulan akan datang? Kan? Bulan akan datang, okay, besok lah diet. Itu yang saya nak kena penumbuk dengan saya. So sorry Puan Azita, saja memain-main. Itu pun tak boleh ke? Oh. So apa tadi? Macam bila kita nak berdiet kan, macam bila follow program Titanium ni kan, kita tahu dah, once aku follow je program Titanium ni, bulan depan aku dah kurus dah. Tak payah bulan depan, minggu depan aku dah nampak kesan dah. 2-3 kilo dapat turun. Puan Marbakti dapat turunkan berat badan dalam 1 point something kilo dalam masa 3 hari. Marbakti, sekejap saya tengok balik dia punya progress. Saya simpan tau. Saya sangat simpan benda ni semua. Dapat turunkan 1 kilo dalam masa 3 hari je. 1 kilo dalam masa 3 hari je. Ambil kau. Agak-agak korang macam mana? So that's why, kalau dalam tempoh 3 hari kita dah nampak kesan, why not kita spend masa sikit, konsisten selama sebulan tu, follow cara yang saya ajar, insya-Allah korang akan dapat berat badan korang nak. Saya just nak bagi tahu lagi macam Puan siapa tu? Puan Hanis Yahya. Alright, dalam masa seminggu dapat turun 3 kilo. Walaupun progress slow sikit, tapi still there is a progress. So point dia gitulah kan. Setiap apa yang kita buat, kita nampak ada progress, kita betulkan balik apa yang kita buat betul tu, dan kita teruskan sampailah kita dapat berat badan yang kita nak. Itulah yang sebenarnya penting untuk kita capai apa yang nak capai. Alhamdulillah. So okey ke okey? 11 point tadi, 11 kesalahan paling utama ketika kita nak kurus. Ramai orang tak tahu nak kurus macam mana. Ini saya bagi tahu macam mana cara nak kurus. Okey? So, siapa rasa apa yang saya share ni really membantu mereka? Sekiranya korang rasa Acik sebulan dengan coach dapat jogging 4 hari je tapi berat turun banyak, Alhamdulillah. Acik Fidah, tengok apa Acik cakap. Sebulan je. So, Acik Fidah berumur 61 tahun. Sekiranya Acik Fidah dapat turunkan
berat badan ketika usia dia 61 tahun. Why not you? Saya tengok profil muka seorang-seorang pun bergetah lagi ni ha. Bergetah. Semua bergetah lah. Bergetah toing-toing lagi orang cakap. So, why not? Why not you all start somewhere, start sekarang. So, sekiranya korang nak tahu lebih lanjut semua, better lah join dulu Facebook group Syah AK. Facebook group Syah AK lah. Better lah join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat dan like Facebook page Syah AK. Kepada mereka yang masih lagi belum like Facebook page Syah AK dan kepada mereka yang masih lagi belum join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, better lah buat lepas habis live kita ni, sebab kita akan buat banyak gila sharing supaya lebih ramai lagi orang kita akan lebih mudah dapat turunkan berat badan. Kenapa Chinese, sorry terpaksa compare sikit, kenapa Chinese sangat beria-ria selalu lepak dekat park sambil buat yoga dia lah, tai chi dia lah kan, jogging lah kan. Tapi kenapa kita ni masih lagi dekat rumah dengan berkain batiknya sambil makan nasi lemak? Why? Kenapa tak boleh follow benda yang baik orang buat dan kita tinggalkan benda yang tak baik orang buat? So, benda tu yang saya cuba nak highlightkan kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada you all yang sedang menonton saya dan masih menonton. Saya nak minta maaf sekiranya ada apa yang saya cakap ni mengguris hati sesiapa. InsyaAllah malam ni kita akan buat live lagi dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat jam 9.30 malam. InsyaAllah topik dia kita akan cakap topik lain sikit lah kan. Takkan topik benda sama aja. Saya nak cakap terima kasih kepada yang komen, yang like, yang share, yang memberi saya love, yang bagi saya muka marah ni. Ni Puan Hani Sihaya ni bagi saya muka marah. Kenapa dia marah saya? Right. Dan malam ni pula untuk student Titanium kita ada satu lagi kelas tentang nutrition, tentang suplemen. Kita akan bercakap tentang suplemen apa yang sesuai untuk kita untuk turunkan berat badan. Suplemen tu contohnya macam vitamin apa, macam apa lagi, minerals yang sesuai untuk kita consume yang kita boleh senang dapat. Tapi ini saya suggestkan kepada mereka, hanya kepada mereka yang nak dapat turunkan berat badan. Ya dah habis. Ya, pada mereka yang rasa progress dia slow, dia boleh gunakan yang ni. Sebab let's say lah bila dah tak dengan saya dah kan, yang pada mereka yang dah nak habis dah package Titanium tu, dah nak habis dah, so dia boleh gunakan apa yang dia dah tahu so far ni, plus yang dia akan belajar malam ni, supaya mereka akan faham, oh kalau aku masalah macam ni aku kena makan vitamin C kot. Makanlah vitamin C contoh. Alright, so itulah adanya apa yang kita nak buat. So again, kepada mereka yang masih lagi belum join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, kepada mereka yang masih lagi belum like Facebook page IK, buat sekarang. Sebab insyaAllah saya akan bagi lagi banyak lagi konten-konten menarik supaya you all akan dapat sesuatu daripada sharing saya. Dan insyaAllah pada Sekejap, saya nak share sesuatu benda sekejap sebelum saya habis. Ini yang terakhir, saya plan nak buat mega live pada 21 hari bulan 3. Pada 21 hari bulan 3 saya akan buat satu, nama dia mega live. Benda apa mega live tu? Mega live tu saya akan share satu benda yang berkait rapat dengan macam mana cara you all mudah untuk kurus dengan satu malam tu je. InsyaAllah sekiranya korang follow daripada mula sampai ke sudah live saya ni, InsyaAllah minggu depannya korang dah kurus dah. So itu adalah cara saya nak bantu lebih ramai orang lah. Tapi of course, kalau saya share semua benda tu, mestilah ada yang dapat follow, ada tak dapat follow kan. Sebab benda ni satu topik yang agak asing bagi mereka yang ada masalah berat badan. Sebab kalau tak, mereka tak ada masalah berat badan in the first place. But saya nak bantu lebih ramai lagi orang. Pada 21 hari bulan 3 saya nak buat mega live. Saya tulis kat sini kejap. Mega live pada 1 bulan 3. Nama dia adalah di dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat jam 9 PM Zas. Right. So saya akan buat mega live pada bila tahu? Pada 21 hari bulan 3, which is lagi 2 minggu lagi. 21 hari bulan 3 jam 9 malam dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Saya akan bagi konten-konten sampai korang ketum supaya minggu depannya korang kurus. Alright? Supaya korang kurus dalam keadaan keketuman. Itu saya punya hashtag.
pukul 9 malam 21 hari bulan 3 tahun 2020 jam 9 malam dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat #kurus sampai ketum sampai kurus. Macam itulah. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.